Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Cikgu Ashikin. Okey, untuk minggu ni, untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, cikgu nak masuk bahagian novel, iaitu novel Justru Impian di Jaring, karya Zaid Ahta. Okey, cikgu akan cover sinopsis, latar, plot, nilai dan pengajaran, semua tu. Okey, ini untuk memudahkan pelajar untuk menjawab soalan novel 15 markah. Okey, jom. Okey, so minggu ni nak masuk novel Justru Impian di Jaring. Okey, novel ni mengisahkan tentang siapa? Tentang Syahir. Syahir ni dia adalah pemain yang bercita-cita tinggi dan dapat mewakili negara dalam kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Okey, sebelum dia dapat menghadiri ataupun mewakili negara dalam kejohanan ni, dia menghadapi rintangan, macam-macam rintangan apabila Persatuan Bulu Tangkis Malaysia iaitu PBSM telah membuat keputusan mengejut iaitu semua pemain perlu menyertai kejohanan terbuka Johor sebelum layak mewakili negara Jakarta. Okey, bermakna kat sini pemain-pemain perlu berlawan antara sesama sendiri untuk melayakkan mereka pergi ke Jakarta, berbanding yang sebelum tu pemain yang mewakili negara akan ditentukan berdasar ranking dunia. Okey, dia tak guna pakai peraturan yang ni. Dia guna apabila pemain nak mewakili negara pergi ke Jakarta, pemain tersebut perlu menyertai kejohanan terbuka Johor. Okey, Haji Mazuki dan Mas Suparman adalah antara jurulatih yang banyak terlibat dalam melatih para pemain skuad kebangsaan. Okey, Haji Mazuki inilah yang faham Syahir ni. Okey, dia juga telah banyak memberi kata-kata perangsang pada Syahir untuk terus bersemangat. Okey, walaupun Haji Mazuki ni tak bersetuju dengan keputusan pihak PBSM yang mengamalkan sikap pilih kasih, tetapi dia masih yakin para pemainnya seperti Syahir, Bernard, Gopinath, Ham Keng dan Wan Najlan dapat menerima hakikat tersebut dengan tenang, rasional dan tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Okey, yang next, Syed Amiri ni siapa pula? Syed Amiri ni watak antagonis dalam ni. Okey, dia merupakan rakan Syahir dalam skuad kebangsaan yang sering menyindir Syahir dengan gelaran Ustaz Selebriti. Okey, panggilan itu kurang disenangi oleh Syahir, tetapi dia tetap tabah menerima hakikat tersebut. Okey, pada masa yang sama, Syed Amiri ni sering memandang rendah terhadap keupayaan Syahir untuk melayakkan diri ke Jakarta. Mujullah Haji Mazuki selalu tenangkan Syahir agar sentiasa berpandangan positif kerana dia yakin Syahir memiliki kelebihan-kelebihan yang jarang dimiliki oleh pemain lain. Okey, tindakan Engku Aiman mengungkit kekalahannya kepada pemain Cina suatu masa lalu di hadapan teman-teman selatihan dan pengurus pasukan negara Dr. Ashraf terang-terangan menzahirkan sikapnya yang sebenar terhadap Syahir. Engku Aiman kerap memuji Syed Amiri yang disifatkan paling meningkat kebelakangan itu berbanding dengan pemain-pemain lain. Semasa pulang ke rumahnya di Bandar Baru Bangi, Syahir sempat menemani emaknya ke pasar malam untuk membeli juadah berpuasa, tapi pada malam itu keadaan menjadi cemas bila Syahir mendapati emaknya terbaring lemah dalam keadaan masih bertelekung di atas katil. Okey, pemergian Syahir ke Johor penuh dengan cabaran. Mak dia sakit. Lepas tu dia kena pergi ke Johor untuk kejohanan terbuka. Okey, so dia sentiasa terfikir akan kesihatan emaknya. Okey, namun ada Kak Uda yang menjaga mak Syahir ni untuk memberikan jaminan bahawa emaknya cuma lemah sedikit dan tak perlu dirisaukan. Okey, dan pada masa yang sama, Haji Mazuki juga tak dapat bersama-sama pergi ke Johor kerana belum pulih daripada demam dan selsema. Okey, pada masa itu, Syahir telah dikejutkan dengan tersiarnya gambar dia bersama dengan Ratna yang dikatakan ada hubungan istimewa dengan Syahir. Okey, bila jadi semua benda ni, pada peringkat suhu akhir, Syahir telah bertemu dengan Syed Amiri. Pada masa itu, dia mendapat tentangan yang cukup hebat daripada Syed Amiri. Okey, bayangkan dekat dalam stadium tu, Syed Amiri ni ada penyokong-penyokong dia. Sebab apa? Sebab Syed Amiri ni adalah pemain daripada negeri Johor. So, dia ada penyokong di sini. Okey, so
Syahir pada masa itu sangat tertekan dengan berbagai-bagai rintangan yang dia hadap sebelum tu. Okay, so bila dan dia tidak boleh mengawal permainan yang akhirnya Syahir tewas di tangan Syekh Amiri dan dia gagal mewakili negara ke Jakarta. Okay, dekat sini dia gagal. Okay, dan dia pun dibenarkan balik. Bila dibenarkan balik, semasa di Seremban, Haji Marzuki ni telefon Syahir lalu katakan bahawa Gopinath terlibat dalam kemalangan dan mengarahkan Syahir segera kembali ke kem latihan. Syahir dipilih untuk menggantikan Gopinath untuk bersaing di Jakarta. Okey. Sebelum pergi ke Jakarta, sekali lagi Syahir berhadapan dengan dugaan apabila ia telah menerima berita tentang emaknya yang terlantar di hospital kerana menghidap stroke. Okay, hatinya berbelah bagi sama ada hendak meneruskan hasrat ke Jakarta ataupun menjaga maknya yang sakit. Okay, dia dah tu mak tu, okay, nak jaga mak dia ke nak pergi teruskan dia punya cerita. Okay. Pada masa yang sama, sakit pada bahagian perutnya semakin kerap terasa. Syahir melakukan solat hajat dan solat istikharah agar diberi petunjuk dalam membuat keputusan pada detik itu. Kak Uda memberitahu bahawa emaknya sudah beransur pulih dan menasihatinya agar pergi ke Jakarta sebelum berangkat. Okay, sebelum berangkat ke Jakarta, Syahir sempat singgah di hospital untuk menjenguk emaknya. Okay, last kali dia berjaya. Dalam perlawanan dekat Jakarta tu. Okey, kita pergi kepada tema dan persoalan. Okey, apa tema novel ni? Tema dia adalah ketabahan seorang pemain badminton dalam menghadapi segala dugaan dan rintangan sebelum bergelar juara dunia. Okey, persoalan. Okey, kebanyakan kadang persoalan ni pelajar ramai, cikgu persoalan ni apa? Okey, inilah persoalan. Okey, ketaatan terhadap pesanan yang telah diamanahkan, keberanian untuk menyatakan pendapat, sikap pilih kasih dalam sesuatu tindakan, perasaan simpati terhadap nasib orang lain. Okay, ini semua adalah persoalan novel dalam novel ni. Okay, at least pelajar perlu ingatkan 5 ataupun 4 lah untuk persoalan ni. Okay. Okay, untuk watak dan perwatakan Syahir. Siapa Syahir ni? Syahir ni pemain badminton skuad kebangsaan. Dia anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Mahasiswa di Jabatan Pengajian Sukan UPM Sedang. Seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup. Seorang yang tetap pendiriannya. Dia penyayang, dia penyabar, taat akan pesanan menurut tunjuk ajar dan nasihat. Okay, Kak Uda ni siapa? Kak Uda ni adalah kakak kepada Syahir. Dia merupakan pegawai perubatan di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Seorang yang penyayang, seorang yang memahami, seorang yang suka mengusik. Okay, dia faham Syahir ni. Okay, Haji Marzuki ni siapa? Haji Marzuki ni adalah jurulatih persorangan badminton skuad kebangsaan. Dia ni berpandangan positif, pandai menyelami perasaan orang lain, berani mengambil keputusan dan juga bertanggungjawab. Okay, Syekh Amiri ni pemain badminton skuad kebangsaan juga, tapi seorang yang suka menyindir, seorang yang memandang rendah kebolehan orang lain. Okay, teknik plot. Okay, teknik plot dalam novel ni ada 5. Okay, untuk dialog. Contohnya, perbualan antara Syahir dengan Azmi, iaitu Syahir meminta rakan bayi itu agar tidak menulis perkara yang tidak sepatutnya dalam mingguan riadah itu nanti. Okay, ini dialog. Okay, untuk monolog. Syahir bermonolog mempertikaikan kemenangan Syekh Amiri dalam perjohanan terbuka Johor adalah kerana pengadil perlawanan turut bersekongkol untuk memberikan kemenangan kepada Syekh Amiri. Bermonolog ni dia macam dia diam, dia cakap dalam hati. Okey. Imbas kembali, teknik plot imbas kembali. Emak telah mengingatkan semua tentang pesanan arwah ayah Syahir kepada Syahir. Imbas muka. Syahir berasa bersalah untuk meneruskan perjuangannya di Jakarta setelah mendapat berita bahawa emaknya diserang stroke. Okey, Syahir mula bayangkan keadaan yang akan berlaku sekiranya emaknya meninggal dunia semasa dia berada di Jakarta. Okey, ni dekat sini ada teknik plot imbas muka. Okey, untuk suspense. Semasa pertarungan antara Syahir dengan Syekh Amiri, pembaca tertanya-tanya pemain akan menangani perlawanan badminton tersebut. Hal ini demikian kerana pertarungan antara mereka sangat sengit ditambah pula dengan beberapa keputusan pengadil yang berat sebelah. Suspense, teknik suspense. Okey. Seterusnya, latar. Latar tempat ada dekat mana? Bandar Baru-Bangi, Jabatan Pengajian Sukan, gelanggang latihan badminton, restoran 48 jam, Taman Cemelin Perkasa, Dewan Badminton, Tanjung Puteri Utama. Okey, latar masa, waktu pagi, waktu malam,
lepas tengah pagi, 11.10 malam, selepas solat maghrib dan juga selepas waktu asar. Okey, latar masyarakat. Masyarakat yang tabah mengharungi liku-liku kehidupan. Masyarakat yang sentiasa ingat akan pesanan. Masyarakat yang berani mengemukakan pendapat. Masyarakat yang gigih berusaha dan juga bersikap pilih kasih. Masyarakat dan yang sabar menghadapi dugaan. Okey, ini semua latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Okey, favorite soalan PTT adalah latar masyarakat. Ini favorite. Okey, untuk gaya bahasa. Okey, gaya bahasa ni contoh yang pertama, metafora. Tidak semena-mena wajah arwah abah pula yang hadir di layar minda. Okey, metafora. Peribahasa, datang tidak bersambut, pulang biarlah berhantar. Berpeluk tubuh, makan hati, kepala batu injil. Ini semua adalah peribahasa yang digunakan dalam novel. Okey, simili. Kadang-kadang terasa macam bola, disepak, dilambung ke sana kemari. Okey, ini simili. Okey. Sinkop. Saya tak sedap hati nak pergi kak. Okey, ni gaya bahasa jenis sinkop. Personifikasi. Ada keresahan mengintai dalam sanubari. Okey, ni personifikasi. Yang kelima, hyperbola. Peluang kini terbuka luas untuk saya mematikan bulu tangkis dengan smash tajam membunuh ke lantai kejat gelanggangnya. Okey, tajam membunuh. Smash tajam membunuh, iaitu menggunakan gaya bahasa hyperbola. Okey, untuk nilai. Okey, cikgu nak, kalau nilai ni, ingat, dia kurang dalam 4 atau 5 juga. Okey. Yang pertama, kegigihan. Syahir dan rakan-rakannya gigih berlatih untuk mengharungi kejohanan terbuka Johor dan kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Okey, yang kedua, bertanggungjawab. Okey, Haji Mazuki dan Mas Suparman telah melatih pemain badmintonnya skuad kebangsaan dengan penuh tanggungjawab. Yang ketiga, keberanian. Okey, tindakan Wan Najlah memakai tudung dan seluar panjang semasa berlatih di kem latihan wanita telah membuktikan bahawa dia berani melakukan perubahan untuk menutup aurat seperti yang pernah dikatakan kepada Syahir. Okey. Kasih sayang. Kak Uda sanggup menjaga emaknya yang menghidap strok dengan mengambil cuti. Okey, simpati. Syahir bersimpati terhadap nasib rakyat Palestin yang ditindas oleh Amerika Syarikat dan sekutunya Israel. Okey, yang ni kalau boleh cikgu nak awak semua ingat yang ni. 5 yang pertama ni, okey? Okey, untuk nilai pun sama. Okey, sorry. Okey, untuk pengajaran, kita hendaklah mengingati pengajaran 1, 2, 3, 4, kita ada 4. Okey, pengajaran ni ingat dia punya point dia dan ingat dia punya contoh dia. Okey, yang pertama kita hendaklah mengingati pesanan yang baik dan yang disampaikan oleh seseorang. Okey, ini dia punya contoh yang ada dalam novel. Yang kedua, kita haruslah berani untuk menyatakan pendapat. Okey, Syahir ni, seperti kita baca, Syahir ni berani menyatakan pendapat dia. Okey, yang ketiga, kita mestilah berpendirian teguh dalam melakukan sesuatu. Syahir tetap dengan pendiriannya untuk tutup aurat semasa main badminton walaupun setengah pihak tidak bersetuju pada mulanya. Dan ada yang melabelkannya sebagai Muslim yang konservatif serta kepala batu dari hulu. Dia tetap berpendirian teguh. Okey, pengajaran dia. Okey, kita hendaklah berfikiran positif terhadap sesuatu perkara. Syahir hanya tersenyum dan mengambil positif kritikan Engku Aiman yang bertikaikan permainannya yang dikatakan agak lembab, kelam kabut dan mudah terikut-ikut rentak lawan. Okey, ini pengajaran dia. Okey, ni pun ada lagi. Tapi kalau boleh cikgu nak ingat 4 ni. Okey, ini tambahan saja. Okey. Peribahasa minggu ini. Cakap berlauk-lauk, makan dengan sambal lada, iaitu maksud dia apa? Bercakap seperti orang kaya, sebenarnya miskin. Okey, ini peribahasa minggu ini.